akhirnya kita dah masuk kepada modul terakhir, iaitu modul 8. Dan sebenarnya ini adalah daripada full day punya seminar, daripada 9 pagi sampai 5 ke 6 petang. So anda telah sampai kepada yang terakhir, di mana yang terakhir ini akan merangkumkan semua. Tadi kita cerita pasal framework, kita cerita pasal modul 1, modul 2 pasal entry level, leadership brief dan sebagainya. Sekarang ini adalah yang terakhir sekali, di mana kita akan review balik, kita akan buat revision balik. Apakah SOP, apakah framework, apakah dia punya entry level, apakah di mana TP itu take profit melalui fee pemusang itu bagaimana, dan ini akan dirangkumkan dalam keseluruhan. Jadi akhirnya anda akan dapat satu bottom line, maknanya anda ada kesimpulan akhir bagaimana semua sistem ini dilaksanakan. Jadi ini akan memberikan satu kelebihan utama kepada anda, dan insyaAllah jika ada problem, jika ada masalah, boleh tanya dalam support group yang kita sediakan. Tanpa buang masa lagi, teruskan kepada untuk review fee pemusang bersama fee pemusang sendiri, dan akhirnya anda akan dapat keseluruhan sistem fee pemusang ini. Silakan. Ada satu pertanyaan daripada kawan kita tadi, dia tanya EU H4. Okay? No, H4 dia kata dia keliru. Okay? Yang ni tunjuk nak share, yang ni tunjuk nak buy. Okay? No. Kalau tengok pada daily, arah dia ke mana? Buy kan? Maksudnya jelas, clear bahawasanya dia buy mode. Okay? Ada initial break, iaitu dominant break 2 in 1. Yang ni yang close daripada, yang keluar daripada dominant. Now, dia sudah hit 161. Hit 161 dan dia buat pullback. Now, sekarang kita nak tahu pullback dia berapa jauh. Okay? Now, pullback ini bila dia dah jadi initial break, okay, dia valid. Masukkan seller, retest, nak pergi pullback lah. Okay? Tapi CB1 dia tak ada, betul? Maksudnya untuk satu pertukaran trend tak mungkin, pasal tak ada CB1. Kita boleh assume dia pullback sementara, okay? Bersifat sementara sebab dia tak ada CB1. Tetapi dekat H4 ada CB1 tu di sini, okay? Berlaku initial break. Okay? Berlaku CB1 break. Kalau kita tarik di sini, kita tak dapat. Okay? The lowest dia pergi, tu siswa di situ. Di body. Besar sangat, nanti tak nampak perjalanan dia. Sekejap okay. Now, yang ni saya buat. Ini daily-nya. Now, ini pullback. Yang ini pullback. Okay? Now, di sini kita dapati di level 261 ada break. SOP kata apa? Check balik SOP kita. Okay? Check balik SOP kita. Okey. Cuba kita cek balik SOP kita dan kita akan nampak dia punya. Pertama, dia memberitahu bahawasanya ada initial break. Di dalam sini ada initial break, iaitu dominant break 2 in 1. Okey. Ada level 6. Level 6 selalu berlaku dalam dominan. Dia cukup suka berlaku dalam dominan. Okey? Sebab dia tak boleh, kalau level 6 macam ni kan, dominan, dia ada satu candle yang besar untuk break. No. Dia biasanya akan buat satu pattern. Okey? Patternnya pattern ABC. No. Dekat sini, level 2 siswa di sini. Bila dia buat bull, ada buat bear, ada naik full. Okey, ada. Terus ada. Kemudian ada dia buat bear. Dan bear ini tidak melepasi bull. Sekali-kali tidak melepasi. A, B. Now C, dia break A. Ini akan jadi zone untuk entry. Okey, dia akan jadi zone untuk entry. Level 6. Dan dalam masa yang sama dia sudah buat break
initial brake ni, ada brake dominant. Bermaksud ada setup musang di sini. Ambil di sini. Berapa tu? Tu siswan bukan? WTP tidur lena kan? Apa masalah? Tak ada masalah bang. You nak tahu sama ada nak sell balik atau tidak di level 2 siswan, ikut balik SOP ni. Ada initial brake. Kenapa you gaduh-gaduh nak pergi sell? Oh, tanya diri sendiri. Kalau dia berada bawah, saya tak masuk. Paling tidak entry level 6 untuk saya masuk. Kemudian ada initial brake yang merupakan dominant brake di level 2 siswan, dan juga ada retest di dalam ABC ni. A, B, C brake, retest. Where is your SOP sini? Yield lab. Kenapa you nak sell? Kenapa you nak bunuh diri? Ya, boleh. Kalau macam ni, dah sampai Ibu 2618. 2618? Sorry, 2618. Okey. Okey, kita tukar time frame kepada Boleh, tak ada masalah. You can play around that 5 tak ada masalah. Tapi you harus tahu consequences dia. Apa dia punya akibat? Sebab apa? You lawan trend daily tunjuk up, export tunjuk up. Jadi sekarang ni kita pindah. Cuma kemungkinan di situ you nak ambil. Okey, kita consider as a ini dah sampai dah ni, ending trend dah ni 261. Okey, tak apa. Di sini level 2 siswan. Mari kita tengok. Okey. Ini dia buat bull. Dia buat bear. Katakan di sini ada bull yang naik dan dia break balik. Now dia jadi C, dia jadi level C. Tetapi kalau dia break up, dia jadi level 4. Now you berada di antara dua benda. You benda ni uncertainty. You tak pasti, betul? Tak pasti. Dia boleh jadi level 6, dia boleh jadi level 4. Baik. Yang paling bagus bila benda dah berlaku, untuk you masuk dengan lebih selamat. Tapi nak masuk juga. Biasalah orang kita kadang tak cukup, belum sempat apa-apa dah nak jalan kan. Okey. Mari kita tengok dekat H1. H1 ada buat ABC. A ada, B ada buat bull, C belum ada. Tak confirm tu. Baik. Pergi 15 minit. Sampai ke 15 minit. Ni. Ada tak ABC? Ada kan? Okey lah. Dia turun A, dia naik B, dan dia buat break C. Dia break sini. Now you sudah ada entry. Tetapi mana you punya CB1? You boleh cari Weibo? Tak boleh kan? Pergi balik kepada dia berjadi. Nak sangat pergi 5 minit. Sebab you nak ending. No. Yang mana yang boleh lebih penting? Ending ke entry? Entry? Entry ke ending yang susah? Yang paling bahaya lah ending mah. Sebab bila you ending salah, katakan tengah naik, you ending salah, you akan masuk position dah tak ada position, dah ending dah, you nak masuk yang baru. Betul? Kalau tengah buy, you akan masuk sell. Dia akan menyebabkan you punya entry jadi salah. Pasal benda belum habis. Akhirnya dua-dua salah. Pertama, you tak tahu bahawasanya benda itu belum berakhir. Yang kedua, you sudah masuk entry di tempat yang tak betul. Dua-dua salah. Kerana entry, kerana exit itu salah. Now, dekat sini, obviously you can see, you boleh nampak, you boleh monitor di sini ada initial break. Satu SOP pas. CB1 break. Dua pas. Retest tu dalam zone CB1 ni. Okay, ni retest tiga pas. Dan juga yang keempat tadi daripada sini ke sini. Jadi kita dapat 261. Betul? Kat atas ni kan? 261. Now only you boleh tarik fiber. Okay, dari sini you sudah sampai.
Di sini sudah sampai. Now, kalau ikut time frame besar, tak ada. Saya kena. Yang ada 5 minit. Yang ada 5 minit. So, kalau you dalam time frame besar, you tak boleh trade. Pasti kena tak ada. Kadang-kadang you buat sendiri. 5 minit, yes. Pas semua SOP. Lepas. So, time frame besar tak bagi sekedar. Belum lagi. Jelas kan? Sampai 5 minit baru dapat sekedar. Kalau tak ada 1 jam, no way. 1 jam tak ada. Sebab yang paling sangat dia terpaksa break yang ini untuk mewujudkan dominant break. Nak mati kan tu? Seller bayar tu. Nak mewujudkan kemasukan seller tu nak mati tu. You rasa dia mati ya? Di sini dia akan buat new high untuk mewelitkan satu CB1. CB1 nya kemungkinan besar di sini. Dan dia buatkan new high. Dan akan dia datang short break. Baru dia tarik kayu. Kalau sini CB1 dia dekat sini. Ni belum lah. How tengah macam market. Dia tak boleh turun macam tu. Tak boleh. Dia kena buat satu CB1. Iaitu syarat CB1 kena ada new high. Kenapa dia buat new high? Kalau kita ni masuk wave sikit kalau kita belajar wave, dia kena buat wave 5 so that dia boleh jadi divergent. Ni ada saya ajar you dekat Kedah. Dia kena buat divergent. Wave 5. Wave 5 itu adalah new high bagi wave 4. Okey, yang saya ajar you wave. Okey, tak apa, itu untuk lainnya lah. Okey, saya jawab soalan tadi, kenapa kita tak boleh share buat masa ni? Pasal signal tak kukuh. Okey, yang ada hanya di 5 minit. Okey, soalan lain. Sebelum kita move on. Clear Jadi kita tak consider sebagai retest yang dekat ni. Betul, dia retest, tak ada masalah. Dia retest. Even tu kalau dia jumpa di sini support resistance juga kita boleh anggap dia retest. Tapi di mana SOP dia nak masuk? SOP nya tak cukup. Walau saya dah cakap tadi, jumpa SNR ke apa ke, pertama mesti ada initial break, mesti ada break CB1, mesti ada retest dan go. Kalau benda yang you jumpa saja, you terus masuk, there's two things. Sama ada dia break ataupun tak. Betul? Kalau break, dia bunuh diri. Kalau dia return, dia pull back, dia bounce, dia untung. So gamble lah. Tak ada salah. Gamble lah. Okay. Okay. So kita tengok beberapa pair. Kita tengok beberapa pair. Dia punya setup dan sebagainya. Now, kamu orang trade GU, betul? Now, GU ni dekat sini ni dia heading ke belum? Ni. Yang sebab sibuk-sibuk nak buy. Dah heading ke belum? Tak ada siapa check. Okay, tak apa. Let's see, kita tengok dia day lah ataupun week lah. Week lah. Day lah. Day Kan ada week kan terlalu jauh sangat. Day cukup. Okay. Tolong beritahu saya setup apa yang ada dekat atas so that kita boleh ukur di sini berada di level Fibo yang mana. Sama ada 161, 261 ataupun 423 di sini. So that kita tahu dah cukup, sekarang boleh buy. Tetapi mulanya di mana? Di atas kan? Setup apa di situ atas? Di mana CB1, di mana dia punya ni? Okey, Pak. Ini dah berapa kali dah? Ya. Tekan dan tengah. Tunjuk saya mana CB1.
Atas. Situ. Kenapa di situ? Dia break, dia melepasi Melepasi apa? Syarat untuk menjadi CB1 dia harus buat new height. Possibility sebelum buat new height, di mana CB1 yang berkemungkinan besar untuk menjadi CB1 sebelum pada dia buat new height? sebelum new height, sebelum ni. Lah. Okey. Di mana tempat yang menjadi CB1? Sini kan? Baik. Pasti. Tak apa. So, slow. Go slow. Now, kita tengok market ni mau faham Okey. Dia buat. Okey, ni dia break CB1 Dia break ni. Dia retest. Ni. Zone Buat initial break ni mati Dia retest. Sebab ini dah pecah. Naik. So, Febo akan tarik di sini. Ke bawah. Okey. Ini ke bawah. Ini dah pecah. Okey. Saya tunjuk bawah ni lah. Okey. Masa dia go up. Okey. Masa dia go up. Ini initial break. Okey. Yang ini dia buat new low daripada sini. Betul? Syarat untuk jadi CB1 dia mesti ada new low. Okey, kalau dia berhenti kat sini saja, ini tak boleh jadi CB1. Tapi dia buat new low, so ini akan jadi CB1. Okey? Itu ini. Tarik di sini. Okey. Saya masih ingat dia ni. Saya buat di sini banyak. Saya nak TP sini tak sampai. Saya buat position saya banyak, tapi tak sampai. Saya terpaksa ambil kat situ. Tak apa. Now dia buat tak sampai lah, hampir tak sampai. Tak ada masalah. Tapi Febo bagi betul. Dekat support dan resistance. Memang betul. Okey? Mungkin dia sangkut dekat situ. Okey? Tak ada masalah. Tetapi di sini saya nak tanya. Ada berlaku initial break. Okey? Price sentiasa buat high baru. Semasa ini belum ada, ini berkemungkinan untuk menjadi CB1. Okey? Sebab dia buat high baru ni. Ini. Ada dua puncak. Ini satu kemungkinan besar. Tapi market tak turun lah. Now dia buat new high satu lagi. Ini satu high. Ini satu high. Ini berkemungkinan besar untuk CB1. Tapi dia tak break. So ini berfungsi sebagai CB Nah, kemudian dia buat satu high lagi. Ini satu high turun, ini satu high lagi. So antara dua puncak lembahnya adalah CB1. Akhirnya break. Itu kita baca. Okay? So ini break. Yang break ini body. Okey. Paling jauh dia pergi. Sekarang dia berada di level 23. Kalau saya berada di situ, saya tak share lah. Cukuplah untuk saya share. Saya tak nak risk saya punya diri saya nak share di level 43. No. Melainkan ada setup break low. Selagi dia tak break low, no. Saya tak akan risk saya punya duit untuk sell. Saya mesti buy. Kenapa saya kata buy? Satu, dia berada dekat level 423. Yang kedua, dia telah berlaku satu setup di sini. Siapa boleh beritahu saya setup apa kat sini? Setup apa yang ada kat situ? No. Bukan CBA, musangnya. Dominant break atau CB1 break. CB1 mana? Dia ada buat new low kan?
sudah salah. Sebab tak ada new low. Mana CB1 tak valid. Even tak ada CB1 kat situ. Ke atas itu adalah berfungsi sebagai CBRT. Momentum berterusan, pullback, break. Kerja dia nak tenang ke sini. Itu kerja dia. Now, yang bawah tu, setup apa yang ada? Tengok betul-betul. Lowest body. Okay? Lowest body. Iaitu body bull. Mungkin dia jadi gap kat sini. Okay? Tak apa. Tengok lowest body itu bull itu close di dalam body bear. Dia close di dalam body bear. Dia tak close di bawah daripada body bear. Dia close di dalam. Bermaksudnya dia menjadi anak bagi bear. Ni dia menjadi anak bagi ni. Kita ada 1, 2, 3. Break. Dominant break. Kalau bull ini close di bawah, dia jadi bear, ini tak valid. Tapi dia close di dalam. Dia close di dalam body ni. So dia jadi anak bagi dia. 1, 2, 3, 4 macam. Setup di sini adalah setup dominant break. 161 sudah hit. Dia sudah bagi TP level 161. Sekarang dia turun. Sekarang dia turun. Okay? Dia turun. Berapa jauh dia turun? Now, kita tahu di sini ada CBRQ. Kita tahu di sini dia buat satu rejection. Okay? Tak mungkin untuk kita tengok ini dalam keadaan di daily. Kita tengok dekat H4. Okay? You can play around the time frame. Okay? Di H4 clear you boleh nampak satu momen yang memecahkan, satu pergerakan drastik yang memecahkan bukan setakat initial break tetapi habis CB1 dan CB2. So entry level 3. Retest balik initial break selepas dia break CB2. CB2 break di H4 tukar trend total. Mula-mula saya beritahu tadi. Bermaksud kalau ada CB1 break di H4, dominant break di daily. Kaitan time tadi saya dah beritahu daily dominant CB1 H4. Okay? Now, sekarang kita tengok kat sini. Pullback berlaku. Okay? Kita ada kita tahu dia punya ni arah dia pasal dia sudah break CB1, dia sudah break CB2, tapi sudah berhenti dekat 161. 161 berada di sini. Daily, 161 daily. Now, dia sedang buat satu pullback. Now, di mana tempat yang ada koresponden dengan CB apa ni CBRQ ke apa ke yang menyebabkan dia stop di sini. Okey. Kita tengok. Di sini adalah body yang tertinggi. Okey? Highest body. Okey. Di sini ada satu. Saya besarkan sikit lah. Tak nampak 1, 2, 3, 4. Break tak break? Itu dia. Macam break pun.
Good, very good. Okay. Okay. Tak boleh So, sini. Jelas Ini keluar. 1, 2. Testing. Kalau tengok pada slide Cikgu Bahar tadi, dominant, dia punya closing dengan ni akan menjadi support dah. Kan? Dia turun, dia jadi dominant, dia turun, dia support, dia break. Nah, ini akan jadi support dan resistance. Nah, di sini clear dia break. Okay? Di sini kita tengok kiri kanan kita tahu di sini ada Shibiaki. Okey. Nah. Ini yang pecah. Saya nak tarik sini ke saya nak tarik sini? Ha? Ya ni. Jangan buat perception macam tu. Dia mesti yang paling tinggi. No matter what, mesti yang paling tinggi. Cuma saya saksi di sini. Saya nak check dia punya close lah. Di sini open 8 dan 9. Okey? Okey, dia open kat sini Okey, dia open kat sini, dia naik. Okey, open dia 8 dan 9. Yang ini close. Okey. Close. Berapa? 857. 86 atas, 85 bawah. So maksudnya ini dah betul. Tapi mata kita tak nampak di sini. So isi atas bang. Siswa dia bagi di sini. Dia sini dia bagi. Hampir sampai. Itulah. Kita tak boleh ubah. Kalau tak sampai, tak sampai. 1, 2, kadang-kadang situ. Tak boleh ubah. Pasal konsep pegang. Okey, konsep pegang. Bukan nak suit I punya diri, nak tukar-tukar untuk dapat, tak sampai no. Sampai, tak sampai sikit sebanyak. Okey. Sebab kita tahu di sini ada Shibiaki. Okey? No. Ikut pada SOP kita bila jumpa support dan resistor di sini berlaku dominant break. Okey? Bila ada dominant break, dominan kena besar ni. Pecah. Bermaksud ada CB1 break dekat H1. Iaitu mana paling low? Sini kan? Ini dominan. Ini dominan. Bukan. Dia ada initial break saja. Okey. CB1 jadi situ. Sini break. Wow. GU tinggi naik. Tengok ni juga tahu GU akan naik tinggi. Ikut pada H4 saja sudah cukup untuk kita lihat perjalanannya amat jauh. So jauh bang. Itu H4. Sama-sama kita tengok dia. Okey? Kalau siapa yang trade menggunakan SND, itu adalah supply. Okey? Supply itu tak pernah test. InsyaAllah ramai. Okey. Siapa tu banyak trade GJ dia? Okey, GJ.
sorry. Okey, tengok dekat H1. Bawah tu tricky tau. Yang bawah ni. Okey. Mana CB1 dia? Siapa nak jawab? Encik Kasim? Syarat CB1 dia bersifat new low. Situ bermaksudnya di sini mesti ada new low di sini. Betul? Kita tengok. Di sini tak mungkin Ini tak mungkin pasal sini sudah break. The next di sini. Ini pun tak mungkin sebab ini dah break. So, dua lembah, satu low, satu new low. Antara kedua ni, dua ni dengan ni, ini adalah CB1. So, CB1 break. Okey, yang mana break? Yang di break. Okey. Ini. Habis kan? 4/3 kan? Relax. Di sini dia bagi TP dulu. Dia bagi TP dulu kat situ. Akhirnya di situ ada setup untuk share tak? Ada kan? Ada. Di level 4/3. Lepas tu dia break. Break. Precisekan lagi kepada echo je saja. Itu saja. Final 4/3. Okey, cuma persoalan kita dia hit dulu kat sini ni. Tangan katalah dah masuk sel. Confirm. Berlaku initial break di sini. Okey. Atas ada satu lagi kecil. Tak nampak. Berlaku initial break di situ. Okey. Now H4, mari kita tengok 15 minit kata aku. Yang lebih precisekan lagi dia punya perjalanan. Okey. Now. Okey. Jelas tengok, nampak di situ. Apa yang ada? Dominant. Confirm dominant dekat level 4/3. Confirm dominant. Begitu? Ni dominant tak? Satu, dua, terpecah. Tak ada pakai dominant. Senang. So kalau tak ada ketiadaan dominant, terus detect CB1. So the nearest CB1 pada di mana? Di sini. Ini kan? Ini macam. What is one? Untuk program. Tak ada lagi yang mampu pecah 161. Belum. Okay? Belum ada yang mampu pecah 161. Pergi balik dekat H1. Nah. Itu adalah pullback 161. Apa yang ada dekat 161? Kemasukan buyer balik bila mematikan candle bull. Candle bear. Sekarang mana CB1 dia? Atas kan? Ini kan? Ini break kan? Break sini. Masih sama. Stay your TP at the level of 5. Tak mungkin. InsyaAllah. Masih lagi dekat level 5. Tapi apakah ini ending perjalanan? Subwave kena ingat. Ini subwave yang hakikinya perjalanan asalnya di mana? Bawah kan? Okey. Ini new low. Cikgu Zul, nak tanyalah.
Setiap fibo kan dia ada level 161 dengan 262. Maknanya setiap yang sampai 161 tu kita kena tengok sama ada berlaku tak initial break. Barulah kita boleh kata okey dia nak continue up ke ataupun down. Yes. Kalau you ikut prosedur dia, InsyaAllah. Tapi 161 tak begitu kritikal. 261 ataupun 43. Sebab dia akan menjadi satu penentu perubahan. Kalau kata tak ada dekat 261, dia mungkin boleh pergi 43. Tapi once dia ada dekat 261, hati-hati. Okay? Kalau yang belum TP, boleh TP. Okay? No. Yang contohnya macam ni. Okay. Sampai 423. Betul? No. Soalan kita di sini boleh sell tak boleh sell? Okay. Dia punya soalan kan? Cuma contohnya dekat sini ni 423. Kalau ini 161, tak apa. Contohnya di sini ada setup musang tak? Dominant. Yes, dominant. Tapi before dominant, setup lain dah timbul. Yes, level 6 di dalam dominant. Selalu ingat, dekat berapa kali saya tunjuk you dalam dominant ada ABC. Banyak kan? No. Bila dia sudah buat di level fiber tertentu 261, 423, dia lepas dia ada buat bull, tiba-tiba dia buat bear. Ada bear lagi, relax. Ada bull. Ada selalu. Break low kan? Sell. Sekarang untuk sini dia sudah break dominant. Ini adalah setup musang. First TP 161, second TP 261. Dominant H1 bermaksud CB1 break di 15. Wah, ini candle tak betul ni. Buka sini, dia jump sini jadi. Level fiber bagi dah betul lah. Okey, tak apalah. Patutnya sini dah break dah ni. Tak apa, kita tengok dekat dalam 30. Sini kat sini 15. Sini kat sini. Tak apa. Sometimes news feeding. Okay, dia feed data tu. Okay, dia jadi macam ni. Tak apa, tak ada masalah. Tapi kita tahu break CB1 valid untuk sell. Itu ilmu. Feeding kalau jadi macam ni tak apa. Mungkin broker lain okey. Broker ni cak ayam kata macam tu lah. Dia feed tak betul. Tak masalah. Okay. Now, saya harap itu menjawab. Let's say kita tengok ada tak keadaan yang dia berhenti dekat 161 dan dia buat apa? Okey, now. Ini paling tinggi. Itu dominan tak? Bila ada saja initial break di level fiber terus define. Dominant atau bukan? Bukan. Automatically cari CB1. Nak cari CB1, syarat dia mesti dia buat new high. So kalau ini dia buat satu high, pull back, dia buat new high. So ini sepatutnya menjadi CB akhir dulu sebelum pada dia break. Itu functionnya. Sebab ini momentum berterusan ni. Momentum berterusan, ada pull back, dia break. Tetapi dia telah dimatikan. Maka dia bertukar menjadi CB1. Okay? Now, CB1 break, initial break, retest pun datang bagi entry. Ada berapa perkara? 1, 2, 3. Macam mana kita punya confirmation masuk? Now, di dalam zon kotak sahaja. Cari sini.
Okey. Nampak? Jim kata daripada shadow pak. Tembok. Shadow? Level? Tak. Itu untuk entry. Level 1, 2, 3, 4, 5, 6. Level 1 shadow untuk JPY. Tetapi Fibo tak. Fibo tarik di body, tak kira JPY ke USD ke, di body terlebih dahulu. Then only you akan lihat bagaimana price action bila dia sampai dekat level-level tu. Dia break, dia break, dia break. Now kita dah TP lah. Okey, kita dah TP 261, 423. Tapi dia pergi lagi. No. Di sini dibenarkan untuk tarik akhirnya di ekor. Pasal kita nak finalkan pergerakan dia ke mana tadi. Okey. Kita nak finalkan extension dia. Di sahaja. So it give you 261 di sini. Okey. 261 di sini ya. Lepas tu dia break 261, automatic dia pergi 423. Now, sekarang yang jalan bukan lagi H4. Sebab tak ada chance untuk use buy dekat level 423. Break. Break Ada dia buat CB1 tak? Ni CB1 dia. Now you tahu. Ini daily punya kerja. Sebab daily berlaku initial break dan juga ada CB1. Nampak? Ini pada mulanya menjadi CBAQ resistant. Akhirnya dia break. Daily. Okay. Daily punya posisi. Dan di sini boleh buy? Tak boleh, tak mati. Ini boleh buy? Tak boleh, ini tak mati. Kemudian barulah dia mati. Tapi market ni baik, dia tak jahat. Akhirnya dia bagi entry. Masalahnya kita orang ni yalah kita lah tak sabar. Betul? Tak sabar. Sedangkan lepas pada tu dia dah tarik test. Dia bagi entry. Hanya di dalam usul kotak sahaja. Ada soalan? Hebat. Semua dia faham betul. Tengok kalau dia tidur guna break buat atau tidur kan. Okey, saya dah beritahu. Di sini ada initial break. Bermaksud ada CB1 break di tengok di H4. Ni sudah break. Carilah entry. Kalau kata nak lagi awal, ini ada initial break yang juga dominant break. Tengok dekat H1 ada tak ada. Nah, ni CB1 break. Kalau nak tengok lagi, tak ada lah. Dia tak jadi dominant dah. Dia adalah CB1 break. So di situ you boleh detect masukan yang lebih awal. With the risk, sedikit little bit risk lah. Okay, risk lah. Okay. Ada soalan? Tak ada soalan, saya pula nak tanya. Ada? Saya nak tengok yang ganas. Let's say lah, weak lah ya, ni weak lah. Siapa boleh buat ni? Perjalanannya jauh sekali. Memecahkan dua, tiga kali 4, 2, 3. Tapi setiap pergerakan adalah berkala. Setiap pergerakan
berdasarkan kepada pergerakan fiber. No. Tengok baik-baik. Ini adalah contoh bagaimana 423 pecah. Okey? Nah. Kita tahu bahawasanya untuk mewujudkan sebagai CB1 syaratnya adalah dia buat new low. Nah. On the first low di sini kita akan target ini adalah CB1. Okey? Tapi dia naik dan dia reject. So fungsi dia di sini bukan lagi sebagai CB1 tetapi sebagai CBRQ. Bila dia reject, kita tahu dia harus buat new low. Okey? Bila dia buat new low, betul tak? Okey, dia buat new low. Maka beliklah yang terdekat dengan new low ini untuk menjadi CB1. Sekarang di sini sebagai CB1. Ini ya break. So di sini ada initial break. Betul? Okay, initial break. Initial break merujuk kepada kemasukan buyer. Dia weak now. Nak cari entry kan kat sini. 2 minggu, 3 minggu lagi baru boleh dapat entry. Tak datang cash. Kan? Tunggu 3 minggu, dapat profit 20 pip, cabut. 3 minggu punya tunggu, 20 pip cabut. Fiber dah dia. Jeng awak ni. Okey. Ini okey, paling tinggi dia boleh pergi di situ. Still 261. Itu adalah ending untuk seka pergerakan pertama dia. First move dia. Sebab dia sudah break CB2. So once dia break CB2, dia akan pergi ke mana? Ha? Lepas pada dia break CB1 dan dia break CB2, the next level of level entry, dia akan pergi ke level faham? Semua tak betul. Level 3. Ni bila dia sudah break CB1, CB2, datang balik, dia akan cari zone initial break. Level 3. Okey? Di level 261 di sini dia buat lagi satu setup musang, iaitu break initial break di sini ya. Ini tak tahu kenapa dia lebih. Apalah, saya habis sini. Okey. Berlaku kemasukan seller. Ini boleh jadi CB1 tak? Boleh tak boleh? Tak boleh. Sebab dia sama level dengan kotak, iaitu initial break. Dia kena ada di bawah, selang dengan satu candle di sini. So yang break dia di sini. Dia pergi level 261. 261 juga adalah level lebih kurang sini, initial break ni. Kita ukur dia punya pullback pada satu perjalanan. Ni, first move. Ini pullback. Di sini boleh buy 161. Tak boleh. Tak ada buyer. No, di level 261. Di sini ada kemasukan buyer bila dia break dominant. Ada berapa candle dalam tu? 3 candle. Welik sebagai dominant. First TP ni 161. Ada initial break, tapi ini tak pecah, iaitu CB1. Dia berfungsi sebagai CBRQ. Tenang, pump. Okey. Paling tinggi kalau kita nak tak di situ. Tak tahu beza dekatnya ya.
So tak ada isu buat tu. Kedua-duanya memberikan kita 4, 2, 3. 2 dan 1 boleh sell? Tak boleh. Sell dah tak ada. Tak mati candle bull tu. Akhirnya dia bagi kita 4, 2, 3. Now, di sini adalah selalu jadi masalah. Okay? Orang akan sell. Tak apa, saya pun sell. Di mana nak exit? Sebab kalau wrong exit, anda akan dapat wrong entry. Okay? 4, 2, 3. Saya buang. Saya tahu di sini 4, 2, 3. Ada kemasukan seller, ada entry. Okay? Mana dah? Ni. Ada entry. Break, entry. Now, TP macam mana? Ha? Tak ada kecil lah. Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau kata kita tengok yang ini, bermaksudnya dalam momen ini momentum bang. Panjang. Ini momentum rupa. Ini akan berfungsi sebagai CBRQ terlebih dahulu sebelum pada dia pecah. Momentum, pullback, break. Ini CBRQ. Dia nak kenal, dia mesti ada antara dua, macam sandwich tu. Okey, 2 bull, 1 bear. 2 bear, 1 bull. Dia selalu jadi kapit, So, akhirnya dia break. Now, once dia break, dia akan jadi CB1. Jadi CB1. Bila dia jadi CB1, wait untuk kita tarik fiber. Wait. Okay. What's this one? Pull back. Pull back. Jangan TP lebih pada 261 maksimum. Okay. Pull back. Now. Selepas pada tu, ada kemasukan buyer. Ini share break kan? Ini retest dalam kotak kan? Mana CB1 dia? Atas. Ni. Break. Entry ada kan? Dia bagi kita break CB1. Entry dah ada. Tarik. Post TP 161. Okay? Second TP. Break 161 balik ya. Boleh share di sini? Ha? Dah TP bang, 261 share lah. Boleh lagi? Tak boleh. Sebab tu kita ada SOP. Initial break mesti ada, iaitu candle matikan candle. Lawak sikit tak apa, selamat. Okey? Tak boleh. Dan dia punya perangai memang macam tu lah. Bila dia dah break 261, dia akan buat pullback. Itu normal. Tak ada masalah. Ya? Di sini ada initial break, yang juga merupakan dominant break. Dan dia telah break ini CB1. Wait untuk dia turun. Bila dah pintu buka, tarik saja. 161. Pullback. Sebab momentum berterusan. Ada satu pullback. Sepatutnya ini jadi CBRQ, tapi dia sudah pecah. Condition yang sama 2 kali. Okey. Kemudian di sini aku lipat 2-3 dia. Wah, cantik oh. Tak apa, relax. Kita ada kerja di sini. Sebab di sini sudah hit dia punya 161, kemudian berlaku initial break. Candle ini matikan bear. Okey. Ni matikan bear. Retest hanya di dalam kotak. So di mana dia punya CB1? Sebab apa saya pakai CB1? Sebab ini bukan dominan.
CB1 daripada ni masih sama atas. Ini break. Kenapa candle ini yang akan membawa kepada 261? Kecil pun. Kenapa tak bagi yang ini? Ha? Sebab rahsia dia adalah candle yang memecahkan 261 sama level dengan 423. Kenapa yang kecil tu yang bawa 261? Saya tak ambil yang lain. Sebab rahsia dia di situ. Yang memecahkan CB1 atau memecahkan dominan. Pagi 261 sama level 423. Tu dia. Ni. So, saya rasa insyaAllah paling slow saya bawa 10 kilometer sejam. Kalau saya bawa 100 km sejam memang tak faham lah. Dia paling slow 10 kilo je. So macam mana? Masih keliru dengan faham pengusaha. Jangan tanya saya dalam grup, apa itu CBR, apa itu CB1. Aku geram betul, basic. Macam mana nak cari CB1? Syarat semua dah beritahu. Macam mana nak cari? Di mana nak letak fiber 100, fiber kosong? So saya sudahi dengan satu harapan yang amat besar. Semoga semuanya berjaya. Apa yang saya bagi merupakan satu perkara yang saya dah lalui. Okey? Saya dah kaji dan saya telah buat. Banyak orang yang happy. So saya harap anda sebahagian daripada orang yang happy ni lah. Okey? So saya sudahi dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kalau ada salah dan silap, saya minta maaf banyak. This is the best I can offer. Saya turunkan semua, tak ada satu pun saya tinggal. Okey? Ada masalah, kita ada Telegram, kita ada MB, boleh lah. Okey? Assalamualaikum. Terima kasih, Yo. Sama-sama. Okey, boleh tepukan pada awak dulu. Akhirnya sekarang, iaitu kita dah habis. Kita dah selesai daripada modul 1, modul 2, modul 3 sampailah review, SOP dan sebagainya. Dan ini adalah yang terakhir. Dan sebelum ini adalah, saya nampak ramai pengalaman daripada 2007, 2008, 2009 sampai sekarang adalah kunci kepada untuk anda sukses ialah pastikan. Memang kalau anda kaki skap sekalipun, pastikan ikut trend. Dan pastikan guna H4 untuk arah untuk yang lebih arah trend, dan gunakan daily, weekly dan juga monthly untuk anda tahu keseluruhan. So ini adalah kunci yang sebenar dalam forex. So untuk setup kecil adalah untuk entry dan untuk arah, dan juga untuk lebih selamat adalah guna H4 ke atas. Itu adalah saranan, kerana kalau anda tengok daily punya support resistance, anda pergi pada H4 untuk tengok candle yang terakhir yang mungkin atau candle yang ada mempunyai history yang ada support, itu adalah sangat powerful. Dan tunggu di entry level ini dan tunggu akhir level di Fibo Musang nanti. So saya doakan anda berjaya dan pastikan pendapatan anda yang anda dapat, pastikan anda bagi zakat, anda juga bagi kepada anak yatim, buat bantuan pada orang. Dan paling penting sekali, dalam grup juga terus sharing. Kerana kunci sharing ini akan bagi anda kefahaman yang lebih mendalam, bagi anda kecerdikan yang mungkin anda tidak perasan sebelum ni, dan mungkin anda yang tidak tahu sebelum ni. Kadang-kadang kita cakap benda sama, perasan tidak? Kalau contohnya ialah anda sebenarnya contohnya buku yang kita beli 5 tahun lepas, dan kita baca hari ni, buku yang sama, perkataan yang sama dan perkara yang sama dengan kita, tapi kefahaman kita berbeza. Itu yang akan membezakan anda satu persatu, di mana trader biasa kepada trader luar biasa. Dan biasanya trader luar biasa ni sabar. So kunci sabar tu sangat penting. Anda mesti sabar, sabar dan terus sabar. Dan setiap kali apabila anda sabar, bila anda dah jumpa, anda terus masuk post dengan keyakinan. So keyakinan ni datang daripada sabar. Sabar tu datang daripada kefahaman. Kefahaman tu datang daripada statistik. Statistik tu datang daripada melakukan backtest. Statistik tu datang daripada anda tengok pattern-pattern sebenarnya ya ke tidak pecahan tu. So itu adalah penting kerana akan memberi anda kesempurnaan dalam keyakinan anda. Dan jika anda lost untuk satu post pun tak ada masalah, kerana anda dah tahu daripada 6 entry, 10 entry, daripada 20 entry itu adalah maksimum akan jadikan net profit untuk anda. So saya doakan anda berjaya. Jangan lupa juga sentiasa invest pada diri anda. Kalau ada seminar, kalau ada coaching, kalau ada offer dan sebagainya, ambil, dan ini akan membantu anda untuk lebih memahami. Kerana pelaburan paling baik ialah pelaburan atas diri sendiri. Jadi saya rasa berhak bagi kepada anda, dan saya sangat sanjung anda kerana anda mengeluarkan sedikit wang anda untuk dapatkan DVD ini. Dan insyaAllah jumpa kita nanti akan di seminar-seminar. Kerana saya berharap dan saya tunggu anda. Jumpa lagi. Dan selamat belajar dan semoga berjaya forex hingga anda jadi jutawan. InsyaAllah. Amin. Saya doakan.